perkahwinan. Mungkin ada dasar kerana mengikuti seorang lelaki yang dia cintai ataupun seorang wanita yang dia cintai. Bukan kerana agama, bukan kerana Allah dan Rasul, bukan. Tetapi kerana ada asbab-asbab yang lain. Tetapi itulah pengajaran yang kita boleh ambil daripada Hamzah. Dia memeluk Islam adalah kerana mempertahankan Nabi. Tetapi ia tak dinafikan sebagai salah satu jalan daripada hidayah Allah. Alhasilnya daripada itu Allah memberikan hidayah kepada Hamzah dan Hamzah akhirnya memeluk Islam, beramal dengan agama Islam ni adalah dengan panduan syariat yang betul. Boleh jadi tuan-tuan, ada orang memeluk Islam kerana sebab-sebab yang lain. Tetapi kita tak tahu di pertengahan perjalanannya dia mungkin mendapat hidayah daripada Allah sehinggalah matinya dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kalau ada orang dalam kalangan kita, keluarga kita, masyarakat kita yang memeluk Islam, meraihkan dan memberikan dorongan dan semangat. Jangan sekali-kali kita serkap jarang ataupun melakukan tuduhan dan fitnah yang menyakitkan hati mereka. Kan? Sebab mereka ni golongan mu'allafatun qulubihim yang baru berjinak-jinak hatinya dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tuduhlah dia ni masuk Islam kerana nak duit, dia ni masuk Islam kerana nak dapatkan perhatian, dia ni masuk Islam kerana perkahwinan. Jangan tuan-tuan, kita tak tahu macam mana perancangan Allah dan macam mana hidayah Allah Subhanahu Wa Taala akan sampai kepada manusia. Okey. Baik. Jadi daripada Suwaibah, Nabi bersaudara ibu adik-beradik susuan dengan Hamzah. Dan Nabi SAW duduk dan tinggal bersama dengan seorang lagi ibu susuan dikenali dengan nama Halimatun Sa'diyah. Yang ini kita dah bincang bercerita tentang Halimatun Sa'diyah yang menjaga Nabi sekitar sampailah usia Nabi 4 ke 5 tahun. 5 tahun pertama tu kita boleh kata Nabi hidup bersama dengan Halimatun Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Dan kita dah bincang dah. Di situlah Nabi membesar, membina karakter Nabi dengan akhlak yang lemah lembut, sopan santun dan memiliki pertuturan bahasa Arab yang fasih. Ini kelebihan Bani Sa'ad dan itulah antara hikmah kenapa Allah memilih Bani Sa'ad dan perkampungannya itu sebagai tempat pembesaran Nabi SAW daripada kecil. Okey, baik. Tetapi kita tengok pertama kalinya Jibril hadir. Berlakunya peristiwa pembelahan dada oleh Jibril ketika baginda berusia 4 tahun. Di sini ada satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim daripada Anas bin Malik, diceritakan Nabi SAW ni telah dibelah dadanya oleh Jibril sebanyak 2 kali. Dan pembedahan itu berlaku secara major operation. Okay, pembedahan itu berlakunya secara major operation, iaitu dibedah daripada bawah halkum sampailah ke para pusat. Pertamanya iaitu ketika Nabi kecil dan yang kedua kalinya adalah pada peristiwa sebelum Isra' dan juga Mi'raj. Pada malam Isra' Mi'raj tu sebelum dijalankan oleh Allah berlakunya pembedahan kepada Nabi SAW. Okay, sekarang ni kita tengok. Masa Nabi ni dibedah, disaksikan sendiri oleh sahabat-sahabat kecil Nabi ni. Bayangkan Nabi baru usia 4-5 tahun, kecil lagi. Dan masa tu tengah sibuk bermain dengan kawan-kawan yang lain di perkampungan Bani Sa'ad ni. Jibril ambil, tangkap dan dibedahnya Nabi. Disaksikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Apa yang berlaku? Maka pada waktu tersebut, anak-anak yang lain ini mengadu kepada Halimatun Sa'diyah yang mana Nabi ni telah ditangkap oleh seorang lelaki dewasa dan dibedah dadanya. Dan ketika itu Halimatun Sa'diyah berada dalam keadaan ketakutan. Siapa tak takut tuan-tuan? Anak di bawah penjagaannya dalam keadaan berisiko kan? Bayangkan macam anak kita dihantar ke rumah pengasuh, lalu pengasuh pun call kita di pejabat, kata anak kita tersedak susu dan sebagainya. Mungkin dalam keadaan kita pun takut, maka dia kata ambillah anak ni cepat-cepat kan. Kalau ada apa-apa risiko, mudah-mudahan boleh diselamatkan dan sebagainya. Jadi mungkin itulah yang berlaku kepada Nabi SAW. Halimatun cepat-cepat packingkan beg dan dihantar terus Nabi SAW pulang ke kota Mekah dan duduklah Nabi bersama dengan ibunya Siti Aminah. Saya cuba bayangkan, kalaulah Allah tak mentakdirkan peristiwa ini berlaku, sudah tentu Nabi akan terus membesar dan menetap di perkampungan Bani Sa'ad. Kerana apa? Sebab daripada usia Nabi SAW 2 tahun
yang mana Halimah dah hantar Nabi pulang ke Siti Aminah, namun Halimah minta ditangguhkan lagi, dilanjutkan lagi proses penjagaan tu. Kerana keberkatan tu terus mengalir kepada keluarganya sejak dia menjaga Nabi SAW. Ini diakui oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi ibu Nabi pun kata kalau begitu yang kamu minta silakan. Sebab itu dia lanjut sampai usia 5 tahun sehinggalah Halimah sendiri yang menyerahkan Nabi kepada ibunya. Okey, ini kita boleh nampaklah peristiwa itu Allah Taala telah menyusun takdir itu dengan sangat baik. Baik, kemudian sekitar tahun ke-49 dan tahun ke-48 sebelum hijrah. Pada sekitar usia Nabi dalam 5 ke 6 tahun. Nabi tinggal bersama selama setahun sehingga ibunya meninggal dunia. Ibu Nabi ni, dia meninggal dunia sekitar dalam usia Nabi 6 tahun, yang kecil lagi. Kemudian dijagalah oleh datuknya iaitu Abdul Muttalib. Baik. Sini tuan-tuan kita boleh nampak ketika Nabi berada dalam kandungan ayahnya, di kandungan ibunya, 7 bulan, ayah Nabi SAW wafat. Pada usia Nabi 6 tahun, Aminah pun wafat. Saya dah ceritakan, Aminah ni wafat di Abwa, satu kota yang berhampiran dengan Yathrib, dan dia meninggal mengejut kerana wabak penyakit yang ada di kota Yathrib. Ini kita dah bincang pada awal pertemuan yang lalu. Baik, sekarang ni Nabi SAW telah menjadi anak yatim lah. Dalam agama kita, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah, seorang anak yatim ni dia ada 2 syarat. Dia ada 2 syarat. Syarat yang pertama, dia mesti kematian bapa. Itu syarat yang paling utama, dia mesti kematian bapa. Dan yang kedua, dia mesti di bawah umur. Barulah anak itu digelar sebagai anak yatim. Kalau seorang anak bawah umur kematian ibu namun tak kematian bapa, maka anak itu tak dipanggil sebagai anak yatim. Dia berbeza dengan kita kan. Kalau kita ni mati bapa panggil yatim, mati mak panggil piatu kan. Tapi tak, dalam agama ni syariat kita hanya mati bapa sahaja anak itu digelar sebagai anak yatim. Kalau bapa hidup, mak meninggal dunia, tak digelar sebagai anak yatim. Kenapa? Kata Al-Imam Abu Hanifah, kerana hanya ayahlah yang menjadi tangan dan juga kaki untuk menafkahi keluarga. Kan itu tanggungjawab nafkah daripada bapa. Jadi kalau bapa tak ada, maka tempanglah pembelanjaan dan juga pendapatan bagi sesebuah keluarga. Sebab itu maka dikelar sebagai anak yatim. Dan inilah tuan-tuan menyebabkan Nabi ni sangat dekat dengan anak yatim. Dan Nabi ni adalah penghulu kepada anak-anak yatim. Ada satu hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi menyebutkan, ana wa kafilul yatim. Aku dan penjaga anak yatim ni, kata Nabi, kahatain, Nabi angkat 2 jari macam ni. Kahatain fil jannah. Adalah seperti 2 jari ini di dalam syurga Allah. Maksudnya apa? Nabi dengan penjaga anak yatim ni, dia akan duduk berjiran bersama di dalam syurga Allah. Kata Ibn Battal, ada seorang ulama ni, dia kata apa? Ini salah satu daripada syafaat Nabi SAW. Sebab menjaga anak yatim menjadi asbab seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah. Kita ni tuan-tuan, amalan kita tak tahu sama ada amalan ni Allah terima ataupun tidak menyebabkan kita masuk dalam syurga. Kita tak tahu. Kita tak tahu ilmu kita ini layak ataupun tidak masuk syurga Allah. Tetapi dengan asbab menjaga anak yatim, walaupun hanya seorang, mudah-mudahan yang disebut oleh Nabi ni, kata Ibn Battal, itulah jalan pintas untuk seseorang masuk dalam syurga dan dia akan berjiran dengan Nabi SAW di dalam syurga Allah. Kalau orang buat haji, dia baru dapat jaminan masuk ke dalam syurga Allah kalau hajinya mabrur. Tapi menjaga anak yatim, dia bukan sekadar masuk syurga, tapi berjiran dengan Nabi SAW. Sebab itu kita dituntut untuk menjaga dan juga untuk memelihara anak-anak yatim. Kerana apa? Kerana penghulu anak yatim adalah Nabi SAW. Daripada kecil Nabi ni telah kematian ayah dan juga kematian ibu. Hikmahnya kita dah bagi tahu dah sebelum ini, iaitu adalah untuk melatih Nabi meletakkan kebergantungannya mutlak hanya kepada Allah. Dia ajar daripada kecil tu pergantungannya hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Okey, baik. Jadinya
Nabi dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Sebelum ni kita dah bincang, Nabi ni setelah kematian bapa yang menjaga Nabi siapa? Iaitu datuk Nabi Abdul Muttalib. Okey, tetapi dalam masa yang sama ada mendapat kasih sayang daripada Siti Aminah, ibu Nabi. Kan? Tetap dapat kasih sayang daripada Siti Aminah iaitu ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Abdul Muttalib lah yang meneruskan penjagaan dan perlindungan. Saya dah sentuh secara tak langsung pada minggu yang lalu. Di sini mengajar kepada kita, kalau kita sebagai seorang ayah ataupun seorang ibu ataupun nenek yang ada seorang anak lelaki yang telah meninggal dunia, ingat anak-anak itu, cucu-cucu kita itu adalah di bawah jagaan kita. Kita ni sama ada anak lelaki yang telah meninggal dunia ataupun kita ni adalah adik-beradik kepada adik-beradik lelaki yang telah meninggal dunia. Ingat, anak-anaknya itu adalah anak-anak yatim yang duduk di bawah tanggungjawab kita. Jangan sampai isteri-isteri yang telah kematian suami ni menjadi single mother yang tak dibantu oleh adik-beradik suami ataupun ayah kepada suami. Dan kita sangka kita ni solat, puasa, buat haji, umrah dan sebagainya, kita rasa kita boleh masuk syurga Allah. Tapi boleh jadi tuan-tuan yang perkara-perkara seperti ini kita tak perasan, menjadi asbab kita terhalang daripada masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Sekarang kita tengok berkaitan tentang datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dengan datuk ni tak lama. Dia sekitar dalam 2 tahun sahaja. 2 tahun 2 bulan. Nabi bersama dengan datuk Nabi. Sekitar dalam usia Nabi 8 tahun, datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pula wafat. Baik, kita nak bincang tentang datuk Nabi ni. Sebab ceritanya besar datuk Nabi ni. Datuk Nabi ni, dia sayang Nabi tersangat-sangat sayang. Dia tak memanggil Nabi dengan gelaran cucu. Tetapi datuk Nabi akan memanggil Nabi ni dengan gelaran anak. Ini sayangnya lebih tu, dia memanggil Nabi dengan gelaran anak. Kerana apa? Simpati kepada cucunya ini yang telah kehilangan ayah. Ayah Nabi, Abdullah, dia wafat di kota Yathrib adalah sekitar usianya masih sekitar 25 tahun. Muda lagi, sangat muda. 25 tahun dah meninggal dunia dah kerana wabak di Yathrib. Jadi, anaknya ini, cucu ni sangat-sangat disayangi oleh Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW. Ada satu riwayat daripada Ibnu Hisham. Dia ceritakan Abdul Muttalib ni, datuk Nabi adalah penguasa Mekah dan dia ada tempat duduknya di sekitar Kaabah. Dia ada tempat duduk khas dia, macam raja-rajanya tempat khas di kawasan Kaabah. Dan tak ada orang boleh duduk di hamparan itu, tempat duduk tersebut, melainkan Abdul Muttalib sahaja. Anak-anak Abdul Muttalib, iaitu pakcik-pakcik Nabi pun tak dibenarkan duduk. Tetapi Nabi ni masa tu dia kecil lagi, dia bermain-main dan dia duduk di hamparan tu, di tempat duduk Abdul Muttalib ni, dan dihalanglah oleh pakcik-pakcik Nabi SAW yang lain. Tetapi kata Abdul Muttalib, biarkan. Ni nak bagi kelebihan dan memberi isyarat yang mana Nabi ni telah dimuliakan oleh datuknya. Ini keadaan lain, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Baik, sekarang kita cerita tentang datuk Nabi, detail sikit Datuk Nabi ni jarang-jarang kita highlight cerita dia, tapi elok untuk kita tahu supaya barulah kita boleh belajar susur galut keluarga Nabi SAW. Datuk Nabi ni, Datuk Nabi ni sebenarnya namanya adalah Syaibah. Nama sebenar Datuk Nabi SAW ini adalah Syaibah. Nama sebenarnya adalah Syaibah. Syaibah ni artinya adalah uban. Syaibah ni artinya adalah uban. Kerana apa? Kerana ketika Datuk Nabi iaitu Abdul Muttalib lahir, ada uban yang berada di kepalanya. Maka ibunya pun menamakan nama anaknya itu dengan nama Syaibah. Diberi nama terus kepada anaknya itu dengan nama Syaibah. Baik. Cerita awalnya iaitu bapa kepada Datuk Nabi iaitu Abdul Muttalib, bapa dia yang bernama Hashim adalah bernama Amru. Ini kena cerita daripada awal tuan-tuan. Kita boleh kata moyang Nabi SAW. Kalau tengok pada nama, Nabi ni bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab.
sekarang ni Abdul Muttalib ayahnya bernama Amru ataupun dikenali sebagai nama Hashim. Hashim. Sebab itu kalau kita pergi di negara Arab khususnya di Jordan, mereka ada namanya kerajaan The Kingdom of Hashimite. Sebab mereka mempercayai, ini kerajaan Jordan lah, Raja Jordan ni, Raja Abdullah kedua, dia meyakini dia ni berketurunan Nabi SAW daripada susur galur keluarga Bani Hashim. The Kingdom of Hashimite. Itu yang dipercayai lah. Tapi kita tak tahu. Cuma itulah yang mereka claim. Dan Hashim ni nama sebenarnya adalah Amru. Amru ni dia mewarisi pemerintahan daripada bapaknya iaitu Abdul Manaf. Dia moyang atas lagi keluarga Nabi SAW. Hashim ni dia adalah orang yang bertanggungjawab memberi makan kepada orang fakir miskin. Dekat. Pertama dia adalah orang yang bertanggungjawab memberi makan dan minum kepada jemaah haji. Bukan fakir miskin, kepada jemaah haji. Tak maaf. Okay. Dia memberi makan kepada jemaah haji. Jemaah haji sampai hari ni tuan-tuan, dia diberikan minuman kan. Kita tengok di Mekah, di Madinah ni, kita pergi haji, pergi umrah, adanya air zam-zam. Adanya air zam-zam yang disebut sebagai siqayah. Iaitu adalah tradisi yang dimulakan oleh moyang Nabi yang dikenali dengan nama Hashim. Itu moyang Nabi tu. Dia bermula daripada situ. Sebab apa? Ini cerita daripada awal. Abdul Manaf, bapa dia, dan satu lagi kabilah ni iaitu namanya Abdul Dar. Kedua-dua ni tuan-tuan, Abdul Manaf, Abdul Dar, dua-dua ni adalah pemerintah daripada Quraisy. Dan dua-dua ni berbahagi-bahagi tugasan memerintah di kota Mekah. Kalau perasan Abdul Dar ni, dia akan memegang dalam hal-hal ketenteraan dan dia juga adalah salah seorang daripada pemegang kunci Kaabah. Sampai ke hari ni, keluarga yang memegang kunci Kaabah ni iaitu keluarga Bani Abdul Dar. Keluarga Bani Abdul Dar. Dan keluarga Bani Abdul Dar, dia memegang ketenteraan di kota Mekah. Sampailah masa zaman Nabi berperang dengan Bani Uhud, dalam peperangan Uhud pun, mereka terlibat, Bani Abdul Dar. Jadi Abdul Manaf, tanggungjawab dia adalah menjaga jemaah-jemaah haji. Bagi makan, bagi minum. Jadi Hashim ni, nama sebenarnya Amru. Tapi digelar Hashim sebab Hashim ni dia datang daripada kalimah Hashama. Dia datang daripada kalimah Hashama. Hashama ni artinya memecah. Sebab apa? Sebab Hashim ni dia memberi makan dan minum kepada jemaah haji. Salah satu tugasan Hashim ni, moyang Nabi ni, iaitu memecahkan roti dan diberikan makan kepada jemaah haji. Maka dia digelar sebagai Hashim, orang yang memecahkan roti. Itu nama asal nama Hashim. Hashim tu maksudnya orang yang memecahkan roti. Dia datang daripada kalimah Hasham. Ha, Shin dan juga Mim. Okay? Baik. Hashim ni, dia juga adalah orang, kita kata, pelopor kepada bangsa Quraisy untuk berdagang ke Syam dan juga ke Yaman. Dia orang pertama yang pergi berdagang ke Syam dan juga ke Yaman. Dan Hashim ni, ketika mana dia pergi berniaga ke Syam, dia telah singgah di Yathrib dan telah berkahwin dengan seorang wanita Yathrib, yang bernama Salmah binti Amru daripada Bani An-Najjar. Saya minta maaf lah ibu-ibu. Boleh ikuti ke? Jelas ke? Dia banyak sangat nama ni. Kita dah masuk ke fakta-fakta yang banyak nama ni. Boleh Ustaz, jelas insya-Allah. Okey, saya tengok Puan Niksum kata Yathrib ni nama Madinah sebelum Nabi berhijrah, betul. Dia datang daripada nama Yathrib bin Qani'ah. Dia adalah cicit kepada Nabi Nuh AS. Itu nama asal Yathrib. Kota Yathrib tu dia asal daripada nama orang. Yathrib bin Qani'ah. Itu asal dia. Okey. Okey. Kalau ibu-ibu tak jelas bagi tahu sebab dia dah banyak nama-nama yang kita kena ingat dah. Hashim dia pergi nak on the way ke Syam nak berniaga, dia singgah di Yathrib dan dia berkahwinlah dengan seorang wanita bernama Salmah binti Amru An-Najjar. Ini bangsa Najjar duduk dekat Yathrib. Dia berkahwin dan dia duduk dalam beberapa ketiga, dia touch and go lah. Dia pergi ke Syam niaga dan dia terus pulang ke kota Mekah. Hasil perkahwinan itu melahirkanlah seorang anak yang digelar sebagai Syaibah. Siapa Syaibah ni? Saya ulangi tadi.
Dia adalah datuk Nabi yang dinamakan dengan nama Abdul Muttalib. Kenapa jadi Abdul Muttalib sedangkan namanya Syaibah? Kenapa nama Syaibah? Sebab datuk Nabi ni lahir ada uban di kepala. Bagi orang Arab zaman tu, ada anak yang kecil ni kalau dia lahir dalam keadaan beruban, itu satu petanda baik. Kalau bangsa kita hari ni anak baby keluar uban, terkejut kita kan. Kita kata ni berpenyakit. Tapi bagi orang Arab dahulu dia kata ini petanda baik. Sebab apa? Itu petanda anak ini umurnya panjang. Okey, anak ini umurnya panjang. Sebab itu dia berbangga-bangga dan dia memberi nama anaknya pun dengan nama Syaibah, iaitu uban. Okey, jadinya Syaibah ni dia membesarlah sampailah ke usia kanak-kanak. Takdirnya ayahnya bernama Hashim tadi tu telah meninggal di kota Mekah. Okey, minta maaf. Dia telah meninggal di kota Gaza. Gaza ni di Palestin lah. Dia meninggal di Gaza. Ketika mana dia meninggal di Gaza, pemerintahan Mekah ini kita kata dipangku oleh adik kepada Hashim. Okey, siapa yang digelar sebagai Al-Muttalib. Al-Muttalib. Sebab itu, ni cerita dia berkait-kait. Kalau kita ingat nanti, Nabi akan dipulaukan. Sebelum kewafatan Khadijah dan pakcik Nabi ni Abu Talib, Nabi ni akan dipulaukan oleh Quraisy. Abu Jahal ada buat satu pemulauan kepada Nabi. Dan orang yang bersama-sama dengan Nabi dipulaukan ni ada dua kabilah. Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Dua-dua Bani ni adalah Bani datuk-datuk Nabi SAW. Okay. Hashim itu, Bani Hashim, datuk Nabi. Bani Al-Muttalib adalah datuk saudara Nabi SAW. Adik kepada Hashim. Jadi, Al-Muttalib ni dijaga. Dia yang perintah Mekah setelah kewafatan abangnya Hashim tadi tu. Dan Al-Muttalib ni dia mengetahui yang mana abangnya ada seorang anak lelaki yang dilahirkan di Yathrib. Dia tahu abangnya berkahwin dan ada anak. Jadinya Al-Muttalib ini teruslah pergi ke kota Madinah ataupun Yathrib lah pada waktu itu, mencari anak-anak ni dan untuk dibawa pulang ke kota Mekah dengan tujuan adalah sebagai, kita kata sebagai pemerintah pada masa akan datang lah, pemerintah kerajaan ayahnya. Tetapi ibunya Salma tak izinkan. Tapi dipujuk-pujuk-pujuk, akhirnya dibenarkan. Pendek cerita, bila dah dibawanya Al-Muttalib ini, Al-Muttalib ni membawa datuk Nabi ni, masa tu kecil lagi, iaitu Syaibah, sampailah ke pintu gerbang kota Mekah ni, orang-orang Mekah nampak dan orang Mekah kata apa? Yang di atas itu adalah hamba kepada Al-Muttalib. Dalam bahasa Arab disebut sebagai Abdul Muttalib. Huwa Abdul Muttalib. Dia tu hamba kepada Al-Muttalib. Sedangkan namanya Syaibah. Tapi kerana gelaran itu dipanggil-panggil, maka disebut sebagai Abdul Muttalib. Walaupun Al-Muttalib kata apa? Ni bukan hambaku. Ini adalah anak kepada abangku. Pemerintah yang lama ni, Hashim ni. Jadi dia ni sepatutnya akan jadi pemerintah. Tapi panggilan itu akhirnya serasi dan melekatlah menjadi nama Abdul Muttalib. Dan kalau mengikutnya tuan-tuan, tak sesuai kalau kita menamakan anak kita dengan nama Abdul Muttalib. Sebab nama Abdul ni adalah hanya merujuk kepada nama-nama Allah Asmaul Husna. Kan? Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdul Razak, Abdul Matin dan sebagainya. Jangan dinamakan dengan nama Abdul Muttalib. Tapi ada sebagian para ulama kata kalau disandarkan kepada seseorang individu, maka diharuskan. Okay? Kalau disandarkan kepada makna, tak dibenarkan. Okay? Sebab kita bukan hamba kepada Al-Muttalib. Kita hamba kepada Allah Ar-Rahman. Hamba kepada Allah Ar-Razak. Itu maksud dia. Okey. Baik. Jadinya, bila Al-Muttalib wafat, maka yang naik menjadi pemerintah selepas itu adalah Abdul Muttalib, Datuk Nabi SAW. Tetapi, bila Datuk Nabi memerintah, tak disukai oleh orang Mekah. Sebahagiannya menghormati, tetapi sebahagian yang lain adalah tidak menyukai. Kerana bagi mereka, Abdul Muttalib bukan orang tempatan lah, bukan orang Mekah. Tetapi adalah orang luar yang memegang pemerintahan di kota Mekah. Ini ada kes lah. Ada kes. Ada perbelahan dan sebagainya. Tetapi Allah datangkan ada dua hikmah sehinggalah memperkukuhkan kedudukan dan kemuliaan Datuk Nabi ini di kota Mekah. Apa dia? Pertama, iaitu didatangi mimpi kepada Datuk Nabi Abdul Muttalib supaya menggali semula Telaga Zamzam. Telaga Zamzam ni dia tersumbat selepas keluarnya satu kabilah namanya Bani Jurhum.
pada peringkat awal Mekah ni ditakbir, ada perbalahan dan peperangan. Bani Jurhum ni orang pertama duduk, dia keluar, dia sumbatkan telaga Zamzam ni dengan macam-macam barangan dibuang dalam tu. Lalu Allah datangkan mimpi kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib perintahkan orang Mekah supaya gali semula di tempat yang tepat, exactly memang tempat itu. Bila digali, terpancut semula air Zamzam, dan ketika itu orang Mekah kita kata berbudilah, berjasalah, mengenang budi jasa daripada Abdul Muttalib. Lalu dia kukuhlah kedudukan dan kemuliaannya. Dan satu lagi iaitu adalah pada peristiwa serangan tentera Abraha. Okey, pada serangan tentera Abraha tu pun menjadi asbab Allah Taala memperkukuh lagi kedudukan dan kemuliaan Abdul Muttalib. Okey. Baik. Selepas itu, bila ada berlakunya pergaduhan, perselisihan tu, masa Abdul Muttalib ni nak jadi pemerintah ataupun tidak, ketika itulah Abdul Muttalib ni, Datuk Nabi SAW pernah bernazar. Dia ada satu nazar ni. Okey, saya tengok soalan ni. Puan Rosita kata, zaman dahulu ketika itu memang biasa ke bayi lahir ada rambut putih? Jawapannya tidak. Dia agak rare lah. Okey, dia agak rare. Jarang-jarang anak-anak yang lahir itu beruban rambutnya. Jadi sebab itu mereka melihat itu sebagai petanda ataupun isyarat yang baik. Okey. Baik, sekarang ni ketika berlaku perselisihan tu sama ada Datuk Nabi ni layak ataupun tidak menjadi pemerintah. Okey, sebelum berlakunya galian semula telaga Zamzam dan sebelum serangan tentera Abraha tu, Datuk Nabi ni bernazar. Dia berdoa supaya kalau dia dikurniakan 10 orang zuriat lelaki, kan, ada 10 orang zuriat lelaki dan 10-10 itu melindungi dia, menjaga dia, maka dia bernazar akan menyembelih salah seorang daripada anak tersebut. Ini nazar dia, tuan-tuan. Dalam agama kita ni tak diajar untuk bernazar. Kalau tuan-tuan nak doanya mustajab, jangan bernazar, tuan-tuan. Nazar ni tak memperkuatkan dan tak memustajabkan doa kita. Okay, bahkan dia akan menanggung beban dan hutang kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita nak menyebabkan doa kita mustajab adalah dengan memperbanyakkan sedekah. Okay? Dan kita bertawassul dengan amal soleh kita. Ya Allah, kalaulah sedekah ini ikhlas, ya Allah, kau makbulkanlah doa aku. Itu dibenarkan. Okay? Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Tapi kalau tuan-tuan bernazar nak buat itu, buat ini, kalau dia takkan, dia menambahkan beban dan tak digalakkan sebenarnya di dalam agama kita untuk bernazar. Jangan sesekali lah, tuan-tuan, sebab takut dia akan membebankan. Okey, sekarang ni kalau kita tengok Abdul Muttalib ni dia bernazar nak sembelih salah seorang daripada anak dia lah. Masa dia nak sembelih ni, kemudian dah besar anak ni 10 orang lelaki. Abdul Muttalib, Datuk Nabi ni, dia ada 16 orang anak. 6 perempuan dan 10 lelaki. Termasuklah ayah Nabi ni. Jadinya daripada 10 orang anak lelaki ni, Abdul Muttalib dia telah ambil 10 batang anak panah. 10 batang anak panah, dan di hujung anak panah tu ditulis nama-nama anak-anak lelakinya. Okey, dia tulis nama-nama anak-anak lelakinya. Dia tulis namanya, ada Al-Haris, Az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Ghaida, Miqwam, Safar dan juga Al-Abbas. 10 orang ni anak-anak dia ni. Pacik-pacik Nabi SAW. Dia tulis di belakang anak panah, kemudian digoncangkan. Dan digoncangkan berdekatan dengan satu berhala yang disembah oleh Quraisy zaman tu, iaitu namanya berhala Hubal. Berhala tu namanya berhala Hubal. Hubal ni adalah berhala pertama yang singgah. Saya berhenti dulu cerita Abdul Muttalib ni. Kita sambung sikit cerita berhala ni. Boleh ke ibu? Boleh Boleh. Cerita dia berkait-kait. Saya takut saya terlupa nanti Okay. Berhala Hubal ni adalah berhala yang pertama sampai ke kota Mekah. Dan berhala ni digelar sebagai dewa ramalan. Kan orang beragama lain ni dipercaya macam-macam, tuan-tuan. Dewa kekayaan orang lain, dewa kecantikan orang lain, dewa apa entah macam-macam lah. Kalau nak dewa musim bunga ke, musim luruh ke, musim cuti sekolah ke, dia ada berhala-berhala dia lah. Wallahualam tak diketahui. Tapi Hubal ni dewa ramalan. Jadinya kalau mereka nak buat ramalan ataupun tilikan, dia akan buat ramalan berhampiran dengan berhala Hubal. Berhala Hubal ni sebenarnya diimport daripada Syam.
Ada seorang lelaki Quraisy ni namanya Amru bin Luhai. Bukan lelaki Quraisy. Dia adalah lelaki daripada Bani Khuza'ah, namanya Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ni dia orang saleh, orang yang dipercayai dan dihormati oleh Bani Khuza'ah. Dia ni pergi ke kota Syam dan dia tengok orang Syam menyembah berhala Hubal. Dan orang Syam pun bagi testimoni, dia kata apa, oi berhala ni bagus. Sejak kami sembah dia, kami punya pendapatan mewah. Dia kata macam tu. Oh, dia pun percayalah. Bawalah ke kota Mekah berhala Hubal ni. Dia adalah berhala lelaki yang ada tangan dan ada muka. Okay. Kemudian bila disembah di kota Mekah ni, orang Mekah boleh terima, sedangkan orang Mekah ni kan beragama syariat Nabi Ibrahim. Tapi mereka boleh terima datangnya berhala ni dan disembah ada kerana dua sebab. Sebab pertama, kerana yang membawa berhala itu adalah Amru bin Luhai, orang soleh dan orang yang dihormati. Ini hati-hati tuan-tuan. Ini pengajaran untuk kita ni. Mana-mana yang berselisih dengan ajaran Nabi ni dan daripada agama Allah, tinggalkan. Datanglah dengan sesiapa pun, orang baik ke, orang soleh ke, ustaz ataupun tidak. Kalau kita ni lain ni, agama ni tak sama dengan agama Nabi, tuan-tuan tinggalkan. Tinggalkan. Sebab itu berlaku pada Amru bin Luhai. Orang Mekah ni dia terima 100%. Sebab apa? Dia percaya kepada Amru bin Luhai je. Oh, berhala ni Amru bin Luhai bawa. Maka dia terima. Sedangkan manusia semuanya terdedah dengan kesilapan. Okay, itu pertama. Yang kedua, yang menyebabkan orang Quraisy lebih percaya dengan berhala ni, sebab berhala itu diimport daripada kota Syam. Kota Syam ni adalah kota Anbiya, kota para Nabi ni. Jadi orang Mekah ni kata, takkanlah berhala ni datang daripada Syam, orang Syam ni buat benda-benda salah. Sebab ni kota ni daripada barangan daripada bumi para Anbiya ni. Macam itulah tuan-tuan. Kalau hari ni tuan-tuan, tak semua benda ataupun perkara yang datang daripada negara Arab itu adalah benda yang betul. Saya minta maaf tuan-tuan. Kalau saya cakap ni, tak semuanya betul. Sebab itu kita semestinya kena ada ilmu pengetahuan. Kita mesti kena ada. Supaya kita boleh bezakan apa yang betul dan apa yang tak betul di dalam agama. Inilah pengajaran sirah ni. Kita belajar daripada umat terdahulu untuk pengajaran kehidupan kita. Okey? Kita kena tahu. Tak semestinya, kita kena ada satu defend pada diri kita ni, tak semestinya semua manusia tu cakap benda yang betul. Tak semestinya. Tak semestinya. Saya sekalipun ada kalanya akan cakap benda yang salah. Okay? Kita semua terdedah dengan kesilapan. Dan yang keduanya, iaitu tak semua benda yang datang daripada negara Arab adalah benda yang betul. Asalnya datang daripada mana ni? Negara Arab. Betul belaka? Jangan tuan-tuan. Jangan. Tak semestinya. Okay? Baik, itu perlu ditengok balik dan dengarlah apa yang telah difatwakan dan sebagainya. Okey. Contohlah tuan-tuan kita tengok, ini rokoknya haram, tapi shisha ni negara Arab ni. Shisha orang Arab isap kot. Boleh kot. Shisha pun hukumnya haram. Datanglah negara Arab sekalipun, shisha tetap haram. Okey. Shisha haram, rokok pun haram, vape pun haram. Semuanya haram tuan-tuan. Tak ada halal ataupun makruh. Semuanya adalah haram belaka. Okey. Baik. Jadinya berhala Hubal ni diletakkan di kota Mekah dan dijadikan sebagai berhala ramalan. Betul Puan Rozi, betul. Arab tu tak semuanya Muslim. Okey. Baik. Jadinya Datuk Nabi ni dia daripada 10 nama anaknya tu digoncang-goncangnya. Nama-nama yang telah ditulis di hujung anak panah. Digoncang-goncang, kemudian dibiarkan. Nama yang naik adalah nama Abdullah. Jadi Abdullah ini perlu disembelih untuk menunaikan nazar Abdul Muttalib. Yang dia bernazar kan, kalau dapat 10 anak lelaki, 10 memperkukuhkan kemuliaan dia dan kedudukannya di kota Mekah, maka dia akan sembelih salah seorang daripada anak tersebut. Jadi bila dia buat macam tu tuan-tuan, yang naik adalah nama anaknya, iaitu Abdullah, bapa Nabi SAW. Jadinya orang Mekah tak setuju. Dia kata takkan kamu nak sembelih anak ni. Sejarah mereka tak pernah lagi ada orang menyembelih anak. Tak pernah. Zaman Quraisy tak pernah lagi. Jadinya dia pergi jumpa dengan seorang kahinah. Kahinah ni bomoh lah. Kita kata bawa pawang perempuan. Okay? Dan mereka berjumpa. Pawang perempuan ni pula bagi cadangan. Dia kata apa? Jangan bunuh anak kamu tapi gantikan dengan 10 ekor unta.
Disebut sebagai diat. Diat ni namanya pampasan. Okay, diat ni sebagai pampasan. Kau gantikan dengan 10 ekor unta. Tapi buat macam ni. Pergi ke berhala Hubal tadi tu, tulis ada 2 nama. Satu namanya unta, satu lagi namanya Abdullah di hujung anak panah. Goncangkan lagi sekali di berhala Hubal. Dan kalau naik nama unta, sembelih 10 ekor unta. Tapi kalau naik nama Abdullah, maka kau kena top up lagi 10 ekor unta. Sampailah kau buat goncangan kali keberapa nanti, naik nama unta, maka semua unta tu kau sembelih. Okay. Jadinya tuan-tuan, diakui dan diikutilah oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun dia buat, dia tulis nama Abdullah dan dia tulis nama unta. Dia buat goncangan. Goncang tuan-tuan, nama yang naik nama Abdullah juga. Maka Abdul Muttalib pun top up 10 ekor unta. Lagi sekali tuan-tuan, dia pun goncang. Tengok nama Abdullah lagi sekali naik. Okey, naik nama Abdullah lagi sekali, dia top up lagi 10 ekor unta. Dia goncang lagi, naik lagi nama Abdullah, top up lagi 10 ekor. Akhirnya top up naik sampai 100 ekor unta. 1 ekor unta nilainya dalam apa tuan-tuan? 7,000 hari ni Kalikan dengan 100 ekor, 700,000. Duk belanja nak buat tunaikan nazar sahaja. Sebab itu saya kata nazar ni jangan dibuat. Okey. Jadinya bila kali yang ke-10 tu, duk top up, dia goncang kali yang ke-10 tu, tengok nama yang naik adalah nama unta. Maka 100 ekor itu telah disembelih untuk menunaikan nazar daripada Abdul Muttalib. Okay. Dan ketika itu ayah Nabi SAW, Abdullah, ditugaskan untuk berdagang ke bumi Syam. Masa dia berdagang, dia singgah ke kota Yathrib dan dia terkena wabak dan dia wafat di sana. Dalam sekitar usianya 25 tahun. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu sedikitlah cerita berkaitan tentang Datuk Nabi. Okey, kemudian Datuk Nabi SAW wafat pada usia Nabi 8 tahun. Datuknya meninggal dunia. Baginda dijaga oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Okay, jangan tertukar tuan-tuan. Abdul Muttalib dan juga Abu Talib. Ini nama yang berbeza. Abdul Muttalib dan juga Abu Talib. Abu Talib ni pakcik Nabi. Dan Nabi duduk dengan Abu Talib ni lama lah. Nabi duduk dengan Abu Talib ni lama. Iaitu hampir 40 tahun lebih. Okay, 40 tahun lebih. Okey, sebelum tu saya terlupa, minta maaf, terlupa. Masa ayah Nabi wafat ni, masa tu ayah Nabi ni telah berkahwin dengan ibu Nabi iaitu Siti Aminah. Telah berkahwin dengan Siti Aminah. Dan perkahwinan itu lahirlah Nabi SAW. Okey. Ramai orang terlupa. Datuk Nabi Abdul Muttalib ni kan dia ada 10 orang anak kan. Tapi 10 orang anak ni bukan ibu yang sama 16 orang anak termasuk anak perempuan. Tak semua Dia ada ibu-ibu yang ramai lah. Dan ibu kepada ayah Nabi ni iaitu bernama, yang ni tuan-tuan kena ingat ni. Sebab selalunya kita ingat nama ibu Nabi je, Siti Aminah. Tapi nama nenek Nabi sebelah ayahnya adalah dikenali dengan nama sekejap, saya cek balik. Fatimah binti Amru bin Aid bin Makhzum bin Yaqzan bin Murrah. Ini nama ibu dia, Fatimah binti Amru. Itu nama nenek sebelah ibu kepada ayah Nabi SAW. Okey, jadinya masa ayah Nabi ni wafat, ayahnya hanya tinggalkan harta pusaka dia. Ada 5 ekor unta, beberapa ekor kambing dan ada seorang wanita, hamba wanita yang dikenali sebagai Barakah, namanya Barakah. Barakah ni tak popular tapi nama dia yang disebut-sebut adalah Ummu Aiman. Ini pengasuh Nabi SAW. Nabi sangat sayanglah Ummu Aiman ni. Sangat sayang sebab dia pengasuh. Dan kata Nabi SAW, dia adalah ummi ba'da ummi. Dia adalah ibuku selepas ibu kandungku. Nabi memang anggap dia sebagai macam ibulah. Dia yang mengasuh Nabi, menjaga Nabi SAW sejak daripada kecil. Dia seorang hamba tetapi dia menjadi manusia yang terhormatlah. Sebab apa? Bila Nabi berkahwin dengan Khadijah, Nabi dapat seorang hadiah. Seorang hadiah bukan satu hadiah, seorang hadiah. Sebab dia dapat hadiah hamba
bernama Zaid bin Harisah. Zaid ni Nabi jaga menjadi anak angkat Nabi. Nabi kahwinkan dengan pengasuhnya iaitu Ummu Aiman. Hasilnya dapat seorang lelaki namanya Usamah bin Zaid. Ini keturunan yang Nabi sayang ni. Memang Nabi sayang. Dikenali sebagai Al-Hub bin Hub. Banyak nama tuan-tuan kena ingat hari ni. Okay, Al-Hub bin Hub. Ini keluarga yang Nabi sayang. Tuan-tuan boleh bayangkan sayang ni macam mana? Kalau ada sahabat-sahabat Nabi terbuat satu benda yang salah dan dia perlu maklumkan kepada Nabi, mereka akan hantar sama ada dia akan hantar Zaid bin Harisah ini pergi bercakap dengan Nabi yang mana mereka telah melakukan kesalahan. Sebab apa? Bila yang mengadu itu adalah Zaid bin Harisah, secara automatiknya Nabi akan memaafkan. Punya sayangnya Nabi kepada Zaid bin Harisah ni, dan Ummu Aiman tu, kalau datang daripada keluarga dia ni, ceritalah benda-benda masalah, Nabi akan tenang. Punya sayang. Itu nak ceritanya, sayang Nabi kepada Ummu Aiman. Okey. Baik, sekarang tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih ada baki lagi masa kan, sikit kan? Okey, kita tengok Nabi dijaga oleh Abu Talib lebih dalam 40 tahun lebih lah. Dan bagusnya Abu Talib ni tuan-tuan, dia menjaga Nabi ni dengan sungguh-sungguh. Okey. Siapa yang bermusuh dengan Nabi, itulah musuh Abu Talib. Siapa yang bersahabat dengan Nabi, dialah sahabat Abu Talib. Punya sayangnya Abu Talib kepada Nabi SAW. Cumanya, soalan, kenapa daripada 10 orang pakcik Nabi ni, kenapa 10-10 ni yang dipilih adalah Abu Talib yang menjaga Nabi? Kenapa tak Hamzah? Kan? Hamzah kita tengok, kita dah tahu dah. Hamzah sebab dia kecil, dia 3 tahun lebih tua daripada Nabi. Jadi sudah tentu dia tak boleh jaga. Okey. Apatah lagi yang adik-adik yang bawah tu, Al-Haris, Al-Abbas dan sebagainya. Tapi abang-abangnya, Al-Haris, Az-Zubair kan, Hamzah dan yang lain-lain tu kenapa tak menjaganya? Satu benda fakta yang ibu-ibu kena tahu, iaitu Abu Talib ini dia seibu dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang bapa-bapa yang lain, pakcik-pakcik yang lain tu, dia adalah bapa yang sama tapi ibu yang lain. Okay? Tapi Abu Talib ni dia adalah sebapa dan seibu dengan ayah Nabi SAW. Sebab itu Abu Talib ni dia lebih lembut, dia lebih lunak akhlak dia berbanding yang lain. Kalau duduk dengan Abu Lahab ni dia kaya raya. Sepatutnya kalau ikut logik, baik Nabi duduk dengan Abu Lahab kan. Tetapi ditakdirkan duduk dengan Abu Talib ni sebab kelunakan akhlak dia. Perbentukan peribadinya lebih baik daripada Abu Lahab. Okay? Jadi duduklah dengan Abu Talib. Dan Nabi menganggap Abu Talib ni seperti mana ayahnya dan juga isteri Abu Talib ni sebagai ibunya. Ada satu riwayat tuan-tuan, bila isteri Abu Talib ni wafat, Nabi sendiri yang turun ke liang lahat yang menyambut dan yang mengebumikan isteri kepada Abu Talib. Dalam riwayat-riwayat sirah menunjukkan Nabi hanya buat kepada wanita-wanita tertentu sahaja. Tak semua wanita Nabi buat macam tu. Okay? Ini tanda Nabi memuliakan isteri kepada Abu Talib. Bayangkan daripada umur Nabi 8 tahun sampailah usia Nabi 50 tahun, Nabi duduk di bawah penjagaan Abu Talib. Sampai umur 50 tahun kita boleh kata 50 tua dah ni, 50 tahun ni. Dia duduk di bawah penjagaan Abu Talib. Okay? Di bawah kasih sayang Abu Talib. Okay? Pada usia semuda ini, baginda sudah bekerja mengambil upah mengembala kambing. Jadi banyaklah kisah yang ada di sini. Okay, nanti yang ni kena sambung kemudian ni. Tak sempat ni. Abu Talib ni ceritanya panjang juga. Cumanya, satu pengajaran daripada Abu Talib ni, walaupun Abu Talib ni dia musyrik, dia meninggal pun dalam keadaan musyrik, Nabi pujuk masa Abu Talib ni dia dah hujung-hujung kewafatan dia, ketika dia dalam sakaratul maut, Nabi pujuk dia. Nabi minta supaya dia sebut kalimah la ilaha illallah. Bayangkan orang yang paling banyak jasa pada Nabi ni, Nabi punya sayang, Nabi kata minta sebut la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalimah itu akan menjadi hujah Nabi di hadapan Allah di hari akhirat untuk membela pakciknya. Tapi ketika itu adanya Abu Jahal dan juga pembesar-pembesar Quraisy yang lain yang tetap memujuk Abu Talib agar pertahankan agama nenek moyang. Yang disebut dalam riwayat dan Abu Talib terus kukuh keimanannya untuk bersama dengan agama nenek moyang. Yang ini menyedihkan Nabi SAW.
Kewafatan Abu Talib ni sangat Nabi sedih lah. Satu, kehilangan orang yang disayangi. Kedua, kehilangan itu adalah dalam keadaan dia musyrik, tak beriman kepada Allah. Tapi Allah tunjukkan, sesiapa yang membantu agama Allah, yang membela agama Allah, iaitu Abu Talib ni, dia membantu Nabi ni, Allah lahirkan zuriat-zuriat daripadanya adalah zuriat-zuriat yang memang membantu agama Allah. Siapa? Ja'far bin Abi Talib. Siapa lagi? Ali bin Abi Talib. Ini kita kenal nama anak-anak dia ni. Ini nama-nama besar ni. Ni semuanya adalah anak kepada Abu Talib. Ada seorang lagi tu namanya Ummu, saya lupa lah, ada seorang wanita, Ummu Hanisa ke siapa nama dia? Ummu Nisa. Lupa namanya. Dia tu pun beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Ini nanti boleh tengok dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Nabi SAW masuk kota Mekah, mengisytiharkan kota Mekah ni telah di bawah wilayah Nabi, dan Nabi pergi ke rumah anak perempuan Abu Talib dan Nabi telah menunaikan solat sunat 8 rakaat di situ sebagai tanda memuliakan pakciknya iaitu Abu Talib yang telah meninggal dunia. Okey, ada apa-apa soalan ke? Saya minta maaf tak dapat nak teruskan cerita Abu Talib ni sebab kalau sambung cerita ni panjang lagi. Okey. Baik. Mungkin ada persoalan daripada ibu-ibu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita bernazar, lepas tu dimakbulkan, lepas tu nazar saya adalah nazar puasa. Puasa tu kena buat immediately ke atau boleh Tangguh. Ya. Okey. Jawapannya dilakukan immediately lah. Melainkan kalau kita bernazar dengan spesifik, saya nak bernazar lepas ni 2 hari berturut-turut, maka benda tu memang kena tunaikan. Kita sendiri yang meletakkan syarat kan, kita yang membebankan lah. Tapi kalau dia secara umum, maka tak ada masalah. Saya nak berpuasa 10 hari awal Muharram, contohlah, kita letakkan syarat macam tu kan. Itu kita kena tunaikan. Tapi kalau secara umum, dia perlu dilakukan secara immediate lah. Makbul je, kena immediate. Sebab, kenapa? Sebab dia adalah beban dan dia adalah hutang dengan Allah Ta'ala. Memang kena segera ditunaikan. Jangan ditangguhkan lah. Terima kasih Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Nak tanya Ustaz. Okay. Abu Talib tu dah meninggal. Tapi adakah Allah terima dia masuk syurga kerana dia telah membela Nabi Muhammad SAW dari kecil sampai besar? Okey, baik. Dia tak dimasukkan ke dalam syurga, tetapi diringankan azabnya di dalam neraka. Ini disebut dalam hadis Nabi, diringankan, iaitu diletakkan bara api neraka di telapak kakinya menyebabkan otaknya menggelegak. Sampai otaknya menggelegak. Menggelegak otaknya ni, bayangkan kaki ni ada bara api dekat kaki. Yang menggelegak di otak. Otak dengan kaki ni jauh. Kalau otaknya menggelegak, maka ususnya, perutnya lebih lagi lah hancur. Dan dalam satu hadis Nabi SAW sebutkan, bila Allah Ta'ala tanya kepada orang yang paling ringan azab. Siapa orang paling ringan azab ni? Yang inilah. Orang yang diletakkan bara api di tapak kakinya, iaitu Abu Talib ni. Bila ditanyakan, ada tak kalau kau nak tebus dosa kau ini dengan seluruh isi dunia ni, kata Nabi SAW, orang ni akan kata pada Allah, na'am, ya. Nak bagi tahu apa? Walaupun azab tu paling ringan di dalam neraka, tapi bagi orang yang mengalami azab itu, dia rasa dialah orang yang paling berat azabnya di dalam neraka. Sampai kan dia dah tak berkira-kira dah. Kalau saya dah harta 1 dunia ke, 2 dunia ke, saya nak tebus, yang penting saya tak nak kena azab di dalam neraka Allah. Itulah, dia takkan dimasukkan dalam syurga. Walaupun dia banyak membantu agama Allah. Mungkin ada antara kita akan kata, tak adil lah kan. Tak adil lah. Dia dah buat macam-macam, tapi dia tak dapat, hanya tak sebut kalimah la ilaha illallah. Tapi bagi saya adil. Bagi saya adil. Kenapa? Bagi saya adil. Okay, saya bagi satu gambaran. Contoh. Semisal macam ni. Kita ada orang gaji. Ada rumah A, rumah B. Rumah kita rumah A. Dan kita ada orang gaji. Kita bayar deposit, kita buat itu, buat ini sampai dapat orang gaji. Orang gaji ni kita bagi makan, bagi tempat tinggal dan bagi gaji.
Tapi orang gaji kita ni memang rajin. Dia kerja 24 jam, tak pernah ambil cuti, tak pernah balik kampung. Tapi sayangnya dia tak bekerja dekat rumah kita, dia bekerja dekat rumah B. Bagi tuan-tuan, ibu-ibu sebagai tuan rumah, rasa-rasa orang gaji tuan-tuan baik ke tidak? Mesti kita kata dia ni walaupun rajin tapi dia tetap tak baik sebab dia tak berkhidmat pada saya, dia berkhidmat pada orang lain. Macam itulah dengan manusia, walaupun dia baik mana pun, kalau dia tak mengucap kalimah la ilaha illallah, maksudnya dia tak beribadah kepada Allah, maka dia memang layak ke neraka Allah Ta'ala. Okay? Okay. Admin tanya, isteri Abu Talib itu masuk Islam ke? Wallahu'alam. Saya tak mampu nak jawab. Kena tengok balik riwayat-riwayat sebelum-sebelum ni. Saya minta maaf. Tak dapat nak jawab. Isteri Abu Talib. Tapi kalau ada ustaz-ustaz yang di sini yang boleh bantu, moga boleh bagi link lah jawapan ni. Saya tak mampu jawab. Minta maaf ya. Okey. Jalinan kasih. Dengar cerita ustaz dengan yang baca ensiklopedia ni lain. Maksud lain tu apa? Tak sama ke apa? Okey, Puan Niksum, waktu Nabi masih budak-budak di Mekah, sekolah dan tempat belajar memang tak adakah? Waktu Nabi masih budak-budak di Mekah, sekolah, tempat belajar. Okey, yang ini saya tak pastilah. Tapi saya assume tak ada. Tapi mungkin ada pengajian yang tak samalah seperti kita. Tapi satu perkara yang kena tahu, orang Arab Jahiliyah ni, walaupun kita panggil dia Arab Jahiliyah, seolah-olah macam tak tahu, tapi jangan ingat mereka ni tak tahu. Bukan mereka ni kuno ataupun mereka ni konservatif. Tak. Mereka ni bertamadun dan mereka ni memang kaya raya. Memang orang yang kaya raya. Cumanya dipanggil jahiliyah kerana mereka tak menggunakan akal dia untuk menilai kebenaran. Dan berpegang kepada, kita kata apa? Berpegang kepada nenek moyang dia, agama nenek moyang, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jahiliyah tu bukan berarti mereka ni bodoh, tapi adalah kerana menolak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Tullah. Puan Hasnas. Tanya sikit. Tak faham benda. Tapi nak tanya, bukan zaman tu budak-budak perempuan yang ditanam hidup-hidup tu sebelum kelahiran Nabi ke ataupun selepas kelahiran Nabi? Okey, baik. Faham. Okey. Isu budaya Arab zaman tu menanam anak-anak perempuan ni adalah berlaku daripada zaman sebelum Nabi sampailah ke zaman Nabi. Daripada zaman sebelum Nabi sampailah ke zaman Nabi. Cumanya dia bukan berlaku pada semua kabilah. Tak semua. Dia hanya berlaku kepada kabilah-kabilah yang tertentu. Budaya-budaya yang tertentu lah. Macam kita di tanah air pun ada adat pepatih lah, adat temenggung lah. Tak semua orang. Walaupun kita duduk rumpun yang sama, budaya yang sama, tapi kita ada perbezaan lah. Dari sudut tata cara kehidupan tu berbeza. Macam itulah. Mereka ni satu kabilah besar, tapi hanya kabilah-kabilah kecil. Bani-bani yang kecil ini sahaja yang mengamalkannya. Dan mereka mengamalkan itu sangat dahsyat lah. Sangat dahsyat. Macam mana? Iaitu kalau ada seorang lelaki yang isterinya dalam keadaan pregnant, maka lelaki ni akan keluar terus musafir. Maksudnya baru kandungan 1 bulan, 2 bulan pertama tu dia dah musafir dah, bawa isterinya keluar. Sebab apa? Dia tak nak orang kampung dia sedar isterinya dalam keadaan mengandung. Dan dia akan balik nanti selepas isterinya bersalin. Kalau lahir anak lelaki dia bawa balik. Tapi kalau lahir anak perempuan dia akan bunuh. Itu budaya zaman tu lah. Dia tak semua, dia hanya tertentu saja. Yang keduanya, disebut dalam riwayat ni, ibu-ibu boleh baca dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, dari sebut peringkat awal-awal dahulu tu. Kalau mereka nak melahirkan anak, dia akan gali sebelah tempat isterinya bersalin tu, siap ada liang lahat dah. Kalau dapat je anak perempuan, dia ambil, terus dia tanam. Dia ambil dan dia terus dia tanam. Dia tanam hidup-hidup. Itu antara lah. Cumanya kita akan rasa macam apa?
Ish, dahsyatlah zaman tu. Tapi nak bagi tahu zaman kita lagi dahsyat. Zaman Nabi, mereka membunuh anak perempuan. Okay? Zaman kita lagi dahsyat. Sebab zaman kita membunuh anak lelaki dan anak perempuan. Siapa lagi jahat? Siapa lagi jahat? Zaman kita. Zaman Nabi mereka hanya bunuh anak perempuan. Zaman kita membunuh anak lelaki, anak perempuan. Zaman Nabi Syuaib, mereka ni adalah orang yang mengurangi timbangan. Dia syirik pada Allah dan dia mengurangi timbangan. Ni kaum Madian kan, zaman Nabi Syuaib. Zaman kita bukan sekadar syirik zaman kita ni, ada orang syirik. Dan bukan sekadar mengurangi timbangan, tapi kita ada ambil rasuah, kita ni ada yang gelapkan duit syarikat dan macam-macam kejahatan dalam muamalah ni kita lakukan. Zaman Nabi Lut adanya golongan gay dan juga lesbian. Zaman kita ada gay lesbian, tapi lagi dahsyat kita ada transgender. Tuan-tuan boleh fikirkan kita berada di zaman yang mana sebenarnya? Kita berada di zaman yang lagi jahat daripada zaman-zaman umat yang terdahulu. Okey? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, saya serahkan pada admin. Silakan, Bonda. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Majlis kita berjalan dengan lancar dan dipermudahkan Allah. Banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Terima kasih Ustaz. Cuma saya mohon izin Ustaz, kita ada untuk umumkan majlis petang ini pada pukul 2.30 kita ada tadarus Al-Quran. Dan lepas tu pada pukul 2.30 petang dipersilakan semua jemaah yang tadarus Al-Quran hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi Ustaz punya pengajian perang Rasulullah ini. And then mohon Ustaz menutup majlis Ustaz dengan membacakan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih semua. Dan siapa yang order buku tu, insya-Allah hari ni saya akan postkan. Saya minta maaf lewat sedikit. Dalam seminggu lepas tu saya sangat sibuk. Saya akan postkan hari ni. Yang dah dapat alhamdulillah. Yang order baru masuk ni saya akan post hari ni lah insya-Allah. Bagi yang ke Singapura ataupun Brunei, saya tunggu update daripada production house sebab isunya sekarang ni penerbangan ke sana ni dia punya kita kata apa postage tu dia tak ikut timing macam dululah, dia tak regular dah. Dia mungkin sehari 2 kali ke saya tak tahulah, itu banyaklah. Jadi dia ada perbezaan. Jadi saya minta maaf kalau saya tak dapat nak update lagi lah postage untuk ke luar negara. Tapi ke Sabah Sarawak dalam kawasan Malaysia insya-Allah harganya tetaplah sama. Okey. Baik, insya-Allah kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, jumpa lagi semua insya-Allah. Terima kasih Ustaz.